Warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan, salam madani kepada rakan-rakan sahabat Taulan yang mendengar kita pada malam ini. Okey, saya baru cakap dekat TikTok tadi, saya kata bang, ada seorang kata, bang, ceritakan pasal MOU tu, pembangkang menipu bang. Ya, saya kata bahawa saya dah dapat MOU itu. Siapa yang ada dekat, nanti kalau dekat TikTok boleh tengok balik YouTube saya. Saya tunjukkan MOU tersebut yang dah didedahkan kepada umum, okay? Dan saya diberikan eksklusif kepada di eksklusif dokumen tersebut, dan saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh nilai sendiri MOU tersebut. Saya akan tunjuk page by page. Tuan-tuan puan-puan boleh pause, baca satu-satu kalau nak, kalau tak puas hati apa yang saya cakap. Malah tuan-tuan, saya dah letak MOU itu di dalam AI, dan saya tanyakan soalan yang dibangkitkan oleh pembangkang. Dan kita akan dengar pada malam ini, apakah benar penipuan pembangkang berkenaan dengan MOU tersebut. Kita dengar. Yes, suara keren. Alright, so suara okey Harap suara okey. Di TikTok semua suara okey. Saya tak nak nanti ada yang ada bentuk begini, begitu, begini, suara apa, tak dengar. Sekarang ni suara okey. Lucifer ni cakap suara saya pecah. Thank you Lucifer. Ada juga kegunaan Lucifer di muka bumi ni. Alright, okey, suara semua okey. Salam, terima kasih. Suara okey, terima kasih. Give thumb up, terima kasih yang klik thumb up. Terima kasih yang klik thumbs up kepada saya. Terima kasih. Hashtag, terima kasih. Salam Madani, Kota Semarahan, Ronald Ron. Okey, terima kasih. Segulai sejalai. Alright. Okey, hashtag sayang PMX, sayang PMX. Tapi sebelum kita pergi kepada MOU, dan juga Hadi hari ini mengatakan bahawa kerajaan Madani ni munafiknya macam munafik zaman Rasulullah, kita akan jawab juga siapa yang munafik sebenarnya, kan? Siapa yang munafik sebenarnya, yang bertopengkan agama, menunggang agama macam GISBH tu, kan? Kononnya beragama sebagainya, tapi rupanya ajaran sesat. Jangan kita tak tahu tuan-tuan. Tetapi sebelum itu, kemukakan satu berita. Fauziah ganti Saifuddin sebagai Setiausaha Agung PKR. PKR melantik Fauziah Saleh sebagai Setiausaha Agung yang baru bagi menggantikan YB Saifuddin Nasution Ismail. Dalam satu kenyataan hari ini, Naib Presiden PKR Nik Nazmi memaklumkan, ni semalamnya berita, Saifuddin melepaskan jawatan tersebut dan akan menumpukan tugasnya sebagai Ketua Setiausaha Pakatan Harapan. Menurut Saifuddin, juga dilantik sebagai penasihat jawatan kuasa pengurusan yang dianggotai Naib Presiden Nurul Izzah, Fauziah, William Leong, dan juga Muhammad Kamil Munim, dan juga Timbalan Ketua Wanita Juwairiah Zulkifli. Peranan jawatan kuasa baru ini bagaimanapun masih belum jelas. Menurut Nik Nazmi, penyusunan semula jawatan penting diputuskan oleh MPP PKR yang bermusyawarah hari ini. Kesemua lantikan itu berkuat kuasa serta merta. Penyusunan yang semula itu menyaksikan kepimpinan PKR dirombak apabila Muhammad Khairul Amir Sabri dilantik pengurusi menggantikan Chan Lee Kang yang akan terus menjawat Naib Presiden, manakala Muhammad Azlan sebagai Timbalan Pengurusi MPN Perak. Sementara itu, jawatan pengurusi MPN Pahang yang sebelum ini disandang Fauziah akan diisi oleh Rizal Jamin. Okey. Ini juga ada dalam X saya tengok hari ni, kan. PKR bergolak. Kenapa nak tukar Setiausaha Agung? Okey, pertama sekali kita nak bagi tahulah, jawatan Setiausaha Agung di dalam Parti Keadilan ni dia berbeza dengan Setiausaha Agung di dalam DAP. Di dalam DAP ataupun mungkin tak tahulah parti lain, kan, mungkin even dalam Bersatu pun Setiausaha Agung tu jawatan yang sangat tinggi, tuan-tuan. Tetapi nak mengatakan jawatan Setiausaha Agung tak tinggi, tak juga dalam PKR. Cuma saya nak kata perubahan itu bukanlah bermakna sesuatu yang macam kita nak ubah presiden, tak. Okay? Cuma kita kata fokus sekarang ini, macam kita kata Datuk Seri Saifuddin, dia akan fokus kepada sebagai Setiausaha Pakatan Harapan yang lebih besar, dan ada satu lagi kepimpinan ataupun satu lagi badan yang ditubuhkan, yang itu fokus sebenarnya kepada untuk saya tak boleh sebut kat sini lah, sebab dalam berita pun dia tak nak sebut, jadi saya tak boleh nak sebut, kan. Jadi biarlah kepimpinan tersebut, dan dia akan fokus kepada beberapa perkara sebenarnya, kepada perkara-perkara yang lebih utama. Setiausaha Agung ni
Terutama dalam parti keadilan, dia banyak kepada office work, melihat kepada ranting, cabang, ahli, pertukaran cabang dan sebagainya. So itu adalah kebanyakannya Setiausaha Agung yang mana dia lebih renyah dan teliti, dan bagi saya YB Fauziah antara yang terbaik untuk memegang jawatan tersebut. So, alhamdulillah tahniah saya ucapkan kepada YB Fauziah Saleh, dan insya-Allah kita doakan yang terbaik. Dan keluar berita Malaysia Kini tapi dah diturunkan tentang dikatakan bahawa satu sumber mengatakan pemilihan parti yang sepatutnya berlaku pada tahun hadapan akan ditunda sehingga selepas selepas PRU berlangsung. Namun begitu, terus dikeluarkan kenyataan akhbar oleh Setiausaha Agung menyatakan Fauziah PKR bincang tangguh pemilihan parti namun belum diputuskan. Okey. Allah. Okey, tengok dah hilang dah berita tu kan. Nak perbincangan pemilihan parti itu, okey. Sememangnya ada dibincangkan, namun begitu tidak ada keputusan daripada parti sama ada pemilihan parti itu akan berlangsung sebelum atau PRU. Okey, menurut Fauziah Saleh tiada keputusan tangguh pemilihan selepas PRU, kata Setiausaha Agung PKR. Setiausaha Agung PKR, Fauziah Saleh mengesahkan tiada keputusan dibuat parti untuk menangguhkan pemilihan selepas PRU. Menurutnya ada perbincangan dan pandangan dikemukakan dalam mesyuarat pimpinan pusat tetapi tiada keputusan yang... Okey, kita tidak menafikan bahawa terdapat perbincangan dan juga terdapat satu usul mungkin juga pandangan daripada ahli majlis pimpinan tertinggi pimpinan pusat untuk menangguh pemilihan parti, namun begitu belum ada apa-apa keputusan. Jadi kepada ahli-ahli relax, memang ada berita mengatakan ditangguh sebelum PRU, ada yang kata selepas PRU, ada yang kata tahun depan, sebab tarikh tempoh tamatnya adalah tahun depan, tetapi parti mempunyai hak untuk extend 18 bulan lagi, iaitu lebih kurang sehingga 2026 hujung. Tetapi parti juga boleh menangguh sehingga selepas PRU sebagaimana yang pernah berlaku kepada UMNO dalam PRU yang lepas, di mana walaupun setelah tamat tempoh 18 bulan, parti boleh memohon untuk menangguhkan sehingga selepas PRU, dan ia berlaku 6 bulan selepas PRU. So this is something that is not impossible to be done. Okay, dan itu yang berlaku sekarang ini. Baik. Cerita GISBH ni menarik sedikit tuan-tuan. Kenapa? Sebab okey, ada tangkapan telah dibuat baru-baru ini. Ni GISBH. Tangkapan telah dibuat. Ada yang telah didakwa, ada yang telah disoal siasat, dan dikatakan lebih puluhan kes liwat berlaku. Okey, di dalam rumah yang GISB. Bekas pengikut GISB akan dipanggil bantu siasat dakwaan sesat. Bekas pengikut GISB Holding akan dipanggil dalam masa terdekat bagi membantu jawatan khas untuk melengkapkan laporan berkaitan isu syarikat yang terpalit dengan dakwaan ajaran sesat itu. Menteri Jawatan Perdana Menteri Dato' Naim berkata bekas pengikut tersebut akan memberi maklumat berkaitan syarikat itu kepada jawatan khas yang ditubuhkan baru-baru ini bagi menjalankan siasatan dan kajian terperinci terhadap doktrin fahaman GISB. Nanti kita akan panggil untuk kita dapat maklumat yang sebenar. Ini adalah interview Global Ikhwan Service and Business Holding. Interview yang dibuat kepada Ikhwan Holding punya CEO kalau tidak salah saya. Tuduhnya liwat dan sebagainya. Memang liwat tu ada satu dua, tapi kenapa dirangkumkan semua? Hasil daripada itu tak kata memperdagangkan manusia, mengeksploitasikan anak-anak. Okey, ini pengakuan daripada orang kata pimpinan tertinggi JSBH. Dia kata, tuan-tuan dengar sendiri tadi, liwat itu berlaku tapi cuma 1-2. Tuan-tuan, dia bukan kira 1-2. Satu itu sendiri pun dah cukup besar, tetapi kenapa tidak diambil tindakan? Baik, saya nak cerita. Ada yang tulis, dia kata, tengok zaman kerajaan Madani ini. Kerajaan Madani tengok macam-macam keluar. Ajaran sesat lah, begitulah, beginilah. Kerajaan Madani ni memang teruk, dia kata. Tak nampak ke bahawa kerajaan ni makin teruk sehingga banyak ajaran sesat berlaku dalam kerajaan ini. Contohnya JISB. Saya nak cerita, tuan-tuan. Okay.
Tuan-tuan, tahukah tuan-tuan, kajian mengenai GISB ni, yang Puskas tu di dalam TikTok tu, telah melakukan kajian terhadap GISBH ini sejak tahun 2012. Okey, tahun 2012 kajian telah dibuat, bukan baru nak buat. Kajian telah dihantar, laporan itu telah dihantar antaranya kepada pihak JAKIM. Okey, dan malah saya tak nak reveal benda ni tetapi ada laporan-laporan mengatakan JAKIM sendiri tahu cerita tersebut dan saya boleh dedahkan. Bukan setakat didedahkan kepada pihak JAKIM, didedahkan juga kepada majlis-majlis agama negeri. Selangor, Negeri Sembilan, Perak, Kedah dan sebagainya. Majlis agama negeri ni saya sebut ni. Majlis agama negeri boleh deny kalau dia orang kata dia orang tak terima laporan ini. Diorang dah bagi satu persatu, tetapi tidak ada satu pun yang ambil tindakan. Alasan dia kata kami tidak ada kuasa untuk nak ambil tindakan. Tak ada kuasa, dia kata. Siapa kata mereka nak kena ambil tindakan, tuan-tuan? Pihak polis boleh ambil tindakan. Dan benda ini 2012 dah didedahkan. Kajian 2012. Sampai saya nak cerita pada ada satu tempoh 2015, JAKIM dah tahu tentang benda ini. Tetapi tidak ada tindakan dibuat. 15 tu. 2015 dah ada dah. Tup-tup dia kata tak boleh, kita tak ada kuasa, tak tahu dan sebagainya. Apa yang dia orang buat tak akhir sekali. Sebab apa? Kan negeri Perlis ni dikatakan negeri Wahabi. Negeri Wahabi ni memang negeri takkan pandang benda macam ni. Last kali dia pergi dekat negeri Wahabi ni, tuan-tuan. Present pada Majlis Fatwa Perlis, tak sampai sebulan Dr. Mazhar dedahkan, Dr. Mazhar kena saman, tetapi tengok keadaan dia sekarang ni, tuan-tuan. Rupanya tak tahulah bab kata Dr. Mazhar, saya pun tak tahu, Allahualam. Mungkin ada orang ke, mungkin sebab ini ke, mungkin sebab ada orang dia kerja kat dalam tu ke, wallahualam. Kita tak boleh nak tuduh sebarang-barang. Tetapi pihak polis sendiri pun tak boleh ambil tindakan, melainkan ada tindakan. Kerajaan mana yang ambil tindakan, tuan-tuan? Ni, Kerajaan Madani ni ambil tindakan. Kerajaan Madani ni ambil tindakan, tuan-tuan. Dah berlaku puluhan kes liwat. Itu yang kita boleh detect, yang kita tak boleh detect, yang kita tak tahu. Dia nak tabaruk. Tabaruk dia kata, dia nak ambil berkat pada satu barang itu. Dia buat masakan dia. Ini menurut laporan yang diberitakan lah. Dia ambil masakan, dia ambil makanan, dia basuh dengan basuhan muka. Basuhan janggut, dia kata. Ini dakwaan dia lah. Betul atau tidak, wallahualam. Kita tengok nanti di mahkamah. Ada yang kata, dia orang tak bersalah lagi, jangan hukum. Ya, kita tahu. Dia orang tak bersalah. Saya tak menghukum. Cuma saya nak beritahu, kenapa daripada 2012, ni dah masuk 2024, 2014, 13, 14, 15, whatever. 12 lah kita kata. Dah 10 tahun. Laporan itu dah dikaji. Tidak ada sebarang tindakan diambil terhadap mereka. Takkan 10 tahun kita nak membiarkan dosa-dosa ini terus terpalit kepada pemegang-pemegang agama kita ni. Sebab apa? Sebab mereka menutup mata mereka, tuan-tuan. Kan? Dia orang ni faham agama, tahu agama. Tahu macam mana nak ambil tindakan. Saya sensitif sikit benda macam ni kan. Dia dah ada kajian dah dibuat. Dah ada risikan dah dibuat. Dah ada video, dah ada gambar. Oh, ini bukan bidang kuasa kami. Kami akan ambil tindakan. Tapi tak tahu bila. 10 tahun berlalu. Nasib baiklah Dr. Mazhar ni ambil tindakan. Nasib baiklah Menteri Agama kita ni tak takut untuk no fear of favor nak ambil tindakan. Kalau tidak, apa jadi nasib pada dia orang tu? Berlakulah 1-2 liwat. Ya, itu dia cakap. Mungkin dah, mungkin. Kita tak menafikan. Mungkin pada dia berlaku. 1-2 yang laporannya pada dia. Tapi kita tak menafikan juga. Mungkin lebih daripada itu yang tidak dilaporkan pada dia. Dia mungkin tidak berbohong. Dia tahu 1-2. Tapi polis mengatakan bahawa lebih puluhan kes liwat pemerdagangan manusia. Kan saya kata, itu saya bagi cerita bahawa dekat rumah ada satu rumah ni lah. Rumah kononnya rumah anak yatim dan asnaf tu. Rupanya anak-anak dia diletakkan kat situ. Kita ni terlibat banggilah bantuan, kesian kan tuan-tuan, kesian. Dan kita found out rupanya scam, tuan-tuan. Kita bagi makan anak-anak dia. Bukan tak boleh nak bagi makan. Kalau nak cerita, inilah anak-anak jemaah kami. Cerita je lah. Kenapa nak kena menipu? Mengatakan mereka ni anak yatim, anak asnaf. Cerita je lah. Ini anak-anak kami. Kami ni orang miskin.
Kan, isteri kami 4, anak kami 20, tapi saya tak mampu nak jaga anak saya. Kira asnaf lah, okey lah, cerita je. Kami nak bagi tak bagi tu cerita lain. Tapi cerita lah, janganlah cakap ini anak yatim, kematian mak, kematian bapa, ditinggalkan oleh mak atau ditinggalkan oleh bapa, kan. Janganlah cakap macam tu. Itu satu scam, satu penipuan. Saya kata. Jadi, kita sebut tentang penipuan ini. Bila